Kaedah pertama, naik dan turun atau rise and fall. Kaedah naik dan turun merupakan salah satu kaedah hitungan dalam pengukuran aras. Data di bawah ini memaparkan salah satu contoh data yang diambil di lapangan, iaitu mempunyai nilaian backside atau dalam bahasa Melayunya, pandangan belakang, intermediate side, pandangan tengah, dan foresight, pandangan hadapan. Apabila mempunyai data backside, intermediate side dan foresight, maka kita dapat mengira rise and fall bagi titik-titik cerapan yang diambil. Seterusnya, apabila selesai mengira perhitungan bagi rise and fall, kita akan mula mengira reduce level, RL, atau dalam bahasa Melayunya, aras laras. Sebagaimana contoh yang dipaparkan ini, iaitu nilaian 50.00 meter, ia adalah contoh salah satu titik cerapan yang bermula di atas batu aras benchmark. Untuk makluman, jika perbezaan ketinggian di antara titik belakang dengan titik hadapan adalah positif, ini bererti keadaan tanah adalah menaik. Dan sebaliknya, seperti contoh yang dipaparkan pada jadual ini, 1.32 ditolak dengan 3.98. Ia adalah perbezaan ketinggian di antara titik belakang dengan titik hadapan, iaitu mendapat nilaian negatif. Ini bererti keadaan tanah adalah menurun. Baiklah, kita akan mula mengira rise and fall. Bagi titik yang pertama, 1.32 ditolak dengan 3.98 akan dapat jawapan yang negatif. Apabila negatif, ia akan berada di kolom fall. Seterusnya, backside kedua iaitu 2.56 ditolak dengan 1.25 akan dapat nilaian yang positif, maka ia akan berada di kolom rise. Seterusnya, intermediate side ditolak dengan intermediate side iaitu 1.25 ditolak dengan 3.65 akan dapat negatif, maka ia akan berada di kolom fall. Seterusnya, 3.65 ditolak dengan 0.67 akan dapat nilaian positif, maka ia akan berada di kolom rise. Seterusnya, 3.49 ditolak dengan 2.58 akan dapat positif, maka ia akan berada di kolom rise. Seterusnya, 2.58 ditolak dengan 1.54 akan dapat positif, maka ia akan berada di kolom rise. Dan yang terakhir, backside 2.64 ditolak dengan 3.79
akan dapat nilaiannya negatif, maka ia akan berada di kolom fall. Baiklah, apabila selesai kita mengira rise and fall, kita akan mengira hitungan bagi kesemua backside. 1.32 ditambah dengan 2.56 ditambah dengan 3.49 dan ditambah dengan 2.64. Mendapat jawapan 10.01. Seterusnya, hitung nilaian bagi foresight. 3.98 ditambah dengan 0.67 ditambah dengan 1.54 ditambah dengan 3.79 akan dapat 9.98. Setelah itu, kita ambil nilai backside 10.01, kita tolak dengan nilai foresight akan dapat 0.03. Seterusnya, kita jumlahkan nilaian bagi kolom rise. Iaitu jawapannya adalah 6.24 dan hitungan nilaian pertambahan bagi kolom fall adalah 6.21. Maka 6.24 ditolak dengan 6.21 akan mendapat jawapan 0.03. Hasil perbezaan nilai rise and fall dan hasil perbezaan nilai di antara backside dengan foresight ia adalah sama, 0.03 dan 0.03. Seterusnya, kita akan mengira reduce level bagi setiap point. Reduce level pertama yang diberi dalam contoh ini adalah 50.00, maka apabila dia berada di kolom fall, kita perlu tolak 50 tolak dengan 2.66 akan dapat jawapan 47.34. Seterusnya 47.34 ditambah dengan 1.31. Kenapa tambah? Kerana dia berada di kolom rise. Maka jawapannya adalah 48.65. Seterusnya 48.65 ditolak dengan 2.40 akan dapat 46.25. Seterusnya 46.25 ditambah dengan 2.98 akan mendapat jawapan 49.23. Seterusnya, 49.23 ditambah dengan 0.91 akan mendapat jawapan 50.14. Seterusnya, 50.14 ditambah dengan 1.04. Jadikan jumlahnya adalah 51.18. Dan yang terakhir, 51.18 ditolak dengan 1.15 akan mendapat jawapan 50.03. Baiklah, jumlah perbezaan di antara
bacaan yang terakhir tolak dengan bacaan awal 50.03 ditolak dengan 50.00 akan mendapat perbezaan 0.03. Maka nilaian bagi backside ditolak dengan foreside adalah 0.03. Nilaian rise ditolak dengan nilaian fall mendapat 0.03 dan BM yang terakhir 50.03 ditolak dengan 50.00 mendapat 0.03. So, tiga-tiga jawapan ini adalah sama. Ini membuktikan kaedah naik dan turun yang dilakukan di lapangan adalah benar. Kaedah 2. Tinggi garis kolimat TGK atau Height of Collimation Method HOC. Kaedah tinggi garis kolimat TGK ini merupakan salah satu kaedah hitungan dalam pengukuran aras. Di sebelah kiri ini terdapat formula ataupun panduan pengiraan untuk HOC dan RL. Dalam kaedah ini, hitungan aras laras dibuat berdasarkan nilai ketinggian garisan kolimat. Ketinggian garisan kolimat dinyatakan seperti berikut. Untuk mendapatkan HOC, sama juga RL backpoint tambah dengan backside. Manakala, bilangan TGK pula bergantung kepada kedudukan alat. Jika alat didirikan sebanyak 3 kali, maka terdapat 3 nilai TGK. Aras laras dikira seperti berikut. Reduce level sama juga HOC tolak dengan foreside to point atau intermediate side. Data di sini merupakan contoh data pengukuran kerja ukur aras di lapangan. RL yang diberi ini adalah contoh nilaian RL yang didapati di benchmark. Baiklah, kita akan memulakan pengiraan bagi kaedah TGK ini. Kita akan mulakan dengan HOC. Merujuk kepada formula untuk mengira HOC, RL backpoint ditambah dengan backside, iaitu 50.00 ditambah dengan 1.32 mendapat jawapan 51.32. Seterusnya, untuk mengira nilai RL, HOC tolak dengan FS 2 point atau intermediate side, iaitu 51.32 ditolak dengan 3.98 mendapat jawapan 47.34. Untuk makluman, pengiraan ini adalah dilakukan secara zigzag, silang menyilang. Selepas habis pengiraan yang pertama iaitu HOC, akan dikira pula RL dan seterusnya HOC dan seterusnya sehingga selesai pengiraan ini. Baiklah, pengiraan seterusnya adalah untuk mendapatkan bacaan bagi HOC, iaitu RL backpoint tambah dengan backside, iaitu 47.34 ditambah dengan 2.56 mendapat jawapan 49.9. Seterusnya, untuk mendapatkan RL ini 49.9 ditolak dengan 1.25 mendapat jawapan 48.65. Seterusnya adalah pengiraan bagi HOC. HOC, RL backpoint ditambah dengan backside. RL 48.65 ditambah dengan backside. Dalam data ini, tiada nilaian backside bagi street corner ini. Maka, tidak perlu dikira HOC-nya. Tinggalkan ruangan ini.
Dan seterusnya, kita akan beralih kepada pengiraan RL, iaitu 49.9 ditolak dengan 3.65. Mendapat jawapan 46.25. Seterusnya, kita akan mengira nilai HOC, iaitu RL back point, iaitu 46.25 ditambah dengan backside. Dalam ruangan pengiraan ini, tiada nilaian bagi backside, maka tinggalkan ruangan ini. Seterusnya, kita akan mengira RL, iaitu 49.9 ditolak dengan 0.67. Mendapat jawapan 49.23. Seterusnya, nilaian bagi HOC 49.23 ditambah dengan 3.49 mendapat jawapan 52.72. Seterusnya, kita akan menghitung nilai RL, iaitu 52.72 ditolak dengan 2.58. Mendapat jawapan 50.14. Seterusnya, kita akan mengira nilaian bagi HOC. RL back point ditambah dengan backside. Data backside didapati tiada, maka tiada pengiraan untuk ruangan ini. Seterusnya adalah pengiraan bagi RL, iaitu 52.72 ditolak dengan 1.54. Mendapat jawapan 51.18. Seterusnya, untuk mengira HOC, 51.18 ditambah 2.64. Mendapat jawapan 53.82. Seterusnya adalah pengiraan RL, iaitu 53.82 ditolak dengan 3.79. Mendapat jawapan 50.03. Dan untuk pengiraan HOC ini, RL back point ditambah dengan backside. Tiada data backside, maka tidak perlu pengiraan untuk ruangan HOC ini. Maka telah selesai pengiraan bagi HOC dan mendapat nilaian RL. Maka kita hitung keseluruhan nilai bagi backside, iaitu hitungan jawapannya adalah 10.01. Seterusnya, nilaian bagi foreside 9.98. Bila kita menolak 10.01 ditolak dengan 9.98, kita akan mendapat jawapan 0.03. Seterusnya, kita mengambil bacaan RL yang terakhir, iaitu 50.03. Kita tolak dengan RL yang awal 50, mendapat bacaan 0.03. Maka perbezaan di antara backside dan foreside adalah 0.03 dan nilai
RL yang terakhir ditolak dengan nilai RL yang awal mendapat bacaan juga 0.03. Maknanya pengiraan yang dibuat adalah benar. Pengiraan berikutnya adalah untuk mendapatkan adjusted RL bagi setiap nilaian data. Untuk mendapatkan adjusted RL, kita perlu membuat adjustment ataupun pembetulan. Bagaimanakah hendak memastikan sama ada cerapan yang dibuat betul ataupun sebaliknya? Penentuan ini hanya dapat dilakukan jika cerapan akhir ditutup pada suatu titik yang telah diketahui aras-larasnya. Perbandingan dapat dibuat di antara aras-laras cerapan dengan aras-laras yang sedia ada. Misal kata, aras-laras cerapan bagi data yang diambil ini adalah 50.03 ditolak dengan 50.00 dan akan mendapat selisih tersebut. Untuk mendapatkan adjustment yang pertama, kita akan membuat mengikut turutan dimulai dengan CP1, CP2 dan CP3. CP yang pertama. Formulanya adalah 1 didarab dengan 0.03 dibahagikan dengan 4. 1 di sini mewakili data yang pertama, didarab dengan 0.03 iaitu perbezaan nilai selisih di antara BMA yang kita cerap dengan yang data yang betul sedia ada 50.00 dapat 0.03 dibahagikan dengan 4 kerana mengikut nilaian foresight pandangan hadapan, iaitu ada 4 stesen foresight 3.98, 0.67, 1.54 dan 3.79. Maka jawapan bagi ini adalah 0.008. Seterusnya, kita akan mengira adjustment bagi CP yang kedua. CP kedua, 2 didarab dengan 0.03 dibagikan dengan 4. Akan mendapat jawapan 0.015. Dan 0.015 ini ialah digunakan untuk adjustment bagi post dan straight corner. Kerana ini adalah bacaan pandangan antara yang diambil. Seterusnya, kita akan mengira adjustment bagi point CP3. Tiga didarab dengan 0.03 dibahagikan dengan 4. Akan mendapat jawapan 0.023. Dan 0.023 ni akan dipakaikan kepada straight corner. Dan yang terakhir, adjustment bagi BMA.
iaitu 4 didarab dengan 0.03 dibahagikan dengan 4. Akan mendapat jawapan 0.03. Dan adjustment bagi BMA yang pertama adalah 0. Okey, baiklah, kita telah selesai mengira adjustment. Seterusnya kita akan mengira adjusted RL. Baiklah, seterusnya adalah pengiraan bagi adjusted RL. Adjusted RL akan dihitung melalui measured RL ditolak atau tambah bersama dengan adjustment. Kita mengira untuk adjusted RL bagi BMA terlebih dahulu. 50.000 ditolak dengan 0.000. Dapat jawapan 50.000. Okey, kenapa ditolak? Untuk mengetahui tambah atau tolak, kita perlu melihat pada value RL yang terakhir. Okay, jika RL yang terakhir adalah melebihi daripada RL bermula, maka kita perlu menolak. Okay. Jika RL yang terakhir adalah kurang daripada RL awal, maka kita perlu tambah. Right? So, poin seterusnya adalah 47.34 ditolak dengan 0.008. Okay. Mendapat jawapan 47.332. Okay, seterusnya 48.65 ditolak dengan 0.015. Okay, akan mendapat jawapan 48.635. Okay, seterusnya 46.25 ditolak dengan 0.015. Okay, akan mendapat jawapan 46.235. Okay, seterusnya 49.23 ditolak dengan 0.015. Akan mendapat jawapan 49.215. Okay, seterusnya 50.14 ditolak dengan 0.023. Akan mendapat jawapan 50.117. Okay, seterusnya 51.18 ditolak dengan 0.023. Okay, akan mendapat jawapan 51.57. Dan yang terakhir iaitu di BMA adalah 50.03 ditolak dengan 0.03. Akan mendapat jawapan 50.00.
Okey. So, adjusted RL yang pertama adalah 50, adjusted RL yang kedua adalah 47.332. Okey. Adjusted RL yang ketiga ialah 48.635. Adjusted RL berikutnya adalah 46.235, 49.215, 50.117, 51.570 dan yang terakhir adalah 50.000. Okey, maka ini adalah kiraan bagi adjusted RL. Terima kasih.